Kelebihan backcasting adalah ketepatan dan kecepatan. Tapi banyak kali aku jumpa anglers katanya dia terpaksa jual backcasting dia tak boleh pakai sebab aku kena bird nest. So hari ni aku nak sharekan cara-cara kita nak set up backcasting. Okey, bagi korang yang baru nak berjinak-jinak dengan backcasting ni, sebenarnya aku banyak kali jumpa bila aku main casting tu, ramai yang cakap saya simpan je bang, saya punya set tu saya jual je bang pasal tak boleh pakai, asyik bird nest, saya susah nak pakai. Aku rasa bila aku fikir-fikir balik, yalah, tak semua orang pandai bro. Masa aku dulu-dulu pun sama je cerita dia. Okay, setelah apa yang aku boleh rungkaikan, masalah dia aku rasa kita tak kenal fungsi-fungsi yang ada dekat backcasting ni dengan betul. So, sebelum aku proceed untuk tunjuk kat korang cara-cara kita nak set backcasting ni dengan betul mengikut cara akulah. Okay, sebenarnya banyak cara. Apa kata kita kenal dulu komponen-komponen penting yang kita kena tahu fungsinya dekat backcasting ni. Alright guys, tak kenal maka tak cinta. Korang kena tahu komponen-komponen yang ada dekat backcasting ni dan fungsi-fungsi dia sebelum korang proceed untuk main backcasting. Bagi aku ini adalah sangat penting lah. Sebab kalau fikir balik masa aku dulu, aku tak apa kenal pun fungsi-fungsi ni, aku main gedah aja. So, akhirnya apa yang aku dapat backlash yang tidak berkesudahan. Okay, first kali yang korang kena tahu adalah spool tensioner. Orang panggil spool tensioner, spool tension, tension knob, macam-macam lah kan. Spool tensioner ni, fungsi dia memberi tekanan kepada spool dan mengawal kelajuan putaran spool. Okay, secondly, braking system. Ada 3 jenis braking system guys. Ada centrifugal, ada yang dekat depan mata korang ni iaitu magnetic, dan juga ada lagi satu produk daripada Shimano iaitu DC ataupun digital control. Shimano sahaja ada dia punya teknologi tu. Fungsi dia untuk mengawal kelajuan putaran spool saat kita membuat casting, saat kita membuat lontaran. Selain tu yang kita kena tahu adalah star drag. Alright. Star drag ni untuk mengawal kekuatan drag. Semakin kita tolak, kita tarik dia, kalau kita tarik dia makin ketat, kalau kita tolak belakang dia makin longgar. Berbeza dengan spool tension ni, kalau kita belakang dia makin ketat, kalau kita tolak depan dia makin longgar. And then the other thing yang korang kena tahu adalah line guide ni. Line guide ni, inilah yang akan menyusun korang punya tali ketika kau buat karawan. Lastly yang korang kena tahu adalah thumb bar. Thumb bar ni adalah butang untuk kita bagi release kita punya spool untuk berpusing. Sekarang ni kita berbincang pasal cara untuk kita setting backcasting. So, setting backcasting, masalah utama kita adalah bird nest. Macam mana berlaku bird nest? Selalunya bird nest ni berlaku apabila spool berputar laju daripada gewang bergerak ataupun tali ni keluar. So bila tali ni lambat, spool ni pusing laju, tali tu termasuk bawah dan dia tersekat, boom, bird nest. Hello guys, kata dia. So, bila korang dah faham, dah tahu apa kegunaan komponen tu, jom kita start setting kita punya backcasting. Let's go. Alright guys, sebelum aku terlupa, korang kena gunakan gewang yang berpadanan dengan saranan rod korang. Okey, macam rod aku ni Daiwa Best X, dia bagi berat gewang luar quarter ounce pergi ke 1 ounce. 1 ounce tu lebih kurang 28 gram. And plug yang aku guna ni, berat dia, ni aku buat sendiri berat dia lebih kurang 21 gram. So korang jangan pergi guna berat yang melampau-lampau atau berat yang terlebih ringan. Itu akan datang masalah. Silap-silap kalau terlebih berat rod korang boleh patah. Okey, macam mana kita nak setting backcasting kita? First sekali, kau naikkan kau punya rod ni lebih kurang 45 darjah. Dan kita ketatkan spool kita sampai kita release tambah ni, umpan kita tak jatuh. So biarkan tambah ni begini. Okay, and then kita kena naikkan braking kita kepada separuh. Ini untuk saranan akulah. Disarankan juga untuk korang, especially yang betul-betul baru nak main backcasting ni, supaya korang setting dia kepada maksimum.
Okey, biarkan setting kepada maksimum sebab nanti lama kelamaan kita boleh kurangkan brake ni sedikit demi sedikit mengikut kemampuan kita. Seketul-seketul aku cakap, takkan tak faham kan? Okey, and then apa yang kita perlu buat, kita kena releasekan sedikit spool kita sampai gewang jatuh ke tanah dan tak backlash. Macam ni lah. Tak ada berlaku backlash. Ataupun kita longgarkan lagi sikit sahaja. Pup, ala-ala backlash. Tapi tak backlash. Okey, daripada sini korang boleh mula membuat lontaran sedikit demi sedikit. Bila korang dah selesa, korang boleh kurangkan kekuatan kepada braking ni. Nah, kau kena faham something guys. Bila kita main backcasting, especially kita lah yang baru-baru nak main backcasting ni, jangan kita logat nak target distance guys. Itu adalah kesalahan yang paling besar masa korang mula-mula nak main backcasting. Sebab backcasting ni sebenarnya dia punya kelebihan adalah kepada accuracy dengan speed. Distance tu adalah kemudian lah, nombor 3 lah. Setelah kita dapat orang kata apa ni, memahami dan menggunakan backcasting kita dengan lebih selesa. Sebab aku dulu masa mula-mula aku main, aku asyik fikir nak baling jauh kan, pakai BC dapat baling jauh. Akhirnya aku mengalami mimpi backlash yang tidak berkesudahan. So korang jangan buat kesalahan yang sama. Alright. So visually dia macam ni. Kita ketatkan kita punya spool. Ni brake aku ketatkan salah. Ketatkan spool, dia tak gerak. So longgarkan dia sampai dia turun. Macam ni dah terlebih pusing. Kita tarik sikit balik. Turun. Alright. Nah, jangan kejar distance. Macam aku cakap tadi, jangan kejar distance. Yang penting kita kejar cara penggunaan dan ketepatan balingan. So mula-mula brake tu biar tinggi, tak apa. Biar tinggi brake tak jauh pun tak apa. Lama kelamaan kita cuba longgarkan brake tu. Kita rendahkan dia ke tahap paling minimal yang kita boleh pakai. Alright. Time ni lah tak kena. Okay guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. InsyaAllah aku akan tunjukkan korang cara-cara kita nak melakukan casting. Stay tune. Assalamualaikum. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share-sharekan video ni. Bye-bye.